Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini saya ada lebih kurang adalah 4 kisah yang kita nak ketengahkan pada malam ini. Alright guys, saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan malam ni kita ada lebih kurang dalam 4 kisah yang kita nak kongsikan bersama. Ada yang pendek, ada yang panjang pada malam ni. Tapi sebelum kita mulakan rancangan kita, seperti biasa, kepada yang mana yang masih lagi belum subscribe ke channel The Segment, saya harap anda boleh tekan butang subscribe sekarang dan jangan lupa tekan butang bell notification supaya anda boleh mendapat orang kata notification bila saya upload video-video yang terbaru. Nanti korang akan dapat notification. Jadi maknanya tak terlambat lah kan. Okey, malam ni kisah yang pertama, kisah yang dikongsikan oleh Anon. Jom kita dengarkan. Apa sal dia tak jalan? Jom kita dengarkan kisah daripada Anon. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua pendengar ataupun penonton The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, saya nak share satu pengalaman yang berlaku kira-kira tahun 2015 dekat Putrajaya. Masa tu Hafiz, baru lagi lah orang kata berjinak-jinak main basikal. Sebab kenapa? Kena racun dengan member kan? Belilah sebiji road bike kan? Jadi biasanya kita orang ni akan berkayuh lah, kayuh weekend dekat area Genting Sempah. Start daripada hospital orang asli, panjat naik sampailah dekat atas, lepas tu turun balik. Macam itulah aktiviti weekend kita orang ni. Bukan Hafiz, dah bosan main climbing, member ajak kayuh dekat Putrajaya pula kan? Flat sikit katanya, boleh buat loop. Okey lah, okey je, tak ada masalah apa pun. Jadi kita orang pun start lah try kayuh dekat area Putrajaya pula. Jadi Fiz, ada satu weekend tu, weekend panjang lah sebabkan pada hari tu, hari Jumaat tu macam public holiday. Jadi pada hari Khamis tu, lepas balik kerja siap-siap, lepas isyak bertolaklah ke Putrajaya. Dan kebanyakannya daripada kita orang ni semua tinggal dekat area KL. Jadi Fiz, kali ni dah masuk 5-6 kali dah berkayuh dekat Putrajaya ni. Jadi Fiz, bila sampai je dekat Putrajaya, kita orang pun parking lah dekat area Masjid Putra. Masa tu semua sekali ada lebih kurang dalam 4 orang lah. Kawan saya 2 orang, adik saya dengan saya. Jadi pada waktu tu kawan saya dekat depan sekali sebab dia tahu route mana yang nak kayuh basikal ni kan? Jadi adik saya, kawan saya lagi seorang, dan juga saya, kita orang dekat bahagian belakang. Jadi kawan saya yang seorang ni, dia lead lah dekat bahagian depan. Jadi Fiz, start kayuh daripada depan Masjid Putra, jalan macam boulevard yang depan PMO tu. Lepas tu masuk ke kiri ke Lebuh Bestari. Kayuh kan. Dan masa tengah kayuh tu, member pesan. Member ada pesan, dia kata kalau katakan macam tertinggal jauh, dia tunggu dekat simpang nak masuk Alamanda. Tak pun, nanti kita boleh jumpa dekat depan masjid terus. Itu yang dia cakap. Ini tak kisahlah. Jadi Fiz, ini dekat belakang sekali ni kan? Kayuh santai-santai. Adik saya, kawan-kawan saya semua dekat depan ni. Agak jauh dekat depan dah. Lantak diorang lah, diorang nak kayuh laju-laju lantak. Saya santai je kayuh. Tapi masa tu tengah kayuh ni masih boleh nampak lagi lah diorang kat depan ni kan. Tapi Fiz, dah start tak nampak bila masuk jalan ke belakang, orang kata jalan belakang Alamanda, iaitu Persiaran Timur. Kan? Bila masuk dekat situ dah tak nampak dah diorang ni. Jadi saya macam okey lah, tak apalah kot kan.
Mungkin tak jauh daripada simpang Alamanda tu, mungkin boleh nampak diorang balik. Jadi tak adalah risau sangat. Lagipun dekat situ Fiz, kalau macam sesiapa yang tinggal dekat area Putrajaya pun, korang mesti tahu dekat situ lampu jalan memang banyak kan? Jadi Fiz, bila saya masuk je dekat persiaran timur tu, terasa macam lain macam sikit. Sunyi, sepi kan? Lepas tu dah tak nampak diorang dah. Jadi saya macam mana pula diorang pergi ni kan? Mungkin diorang tengah lepak tepi jalan lah kot. Mungkin. Jadi saya pun kayuh je lah. Kayuh. Bila saya sampai je dekat simpang Alamanda, mana diorang ni Fiz? Dan saya dah slow habis ni kayuh kan, cari diorang. Memang tak nampak kelibat Fiz. Jadi dekat dalam hati saya macam ini sasah diorang tak tunggu lah ni. Kurang ajar betul. Tapi tak apalah, saya teruskan kayuh lagi. Masa saya tengah teruskan kayuhan saya ni, saya dah start rasa lain dah. Jalan makin lama makin gelap. Yang saya ingat, tiba-tiba ada lori horn daripada belakang. Jadi saya macam agak terkejut jugalah. Dan bila tu saya macam terkejut, saya tengok kiri, saya tengok kanan kan. Dan masa saya tengah kayuh tu, baru saya perasan yang saya dah sampai dekat area Hospital Serdang. Lepas tu rasa macam pelik. Macam saya tak ingat sangat yang saya kayuh selepas simpang Alamanda tu. Jadi saya pun call lah. Saya berhentikan basikal, saya pun call diorang. Saya cakap kat diorang yang saya dekat depan Hospital Serdang. Tak berani nak patah balik ke sana dan minta diorang pick up saya kat situ je. Jadi masa tengah call ni, saya pun cakap lah dekat member saya ni. Assalamualaikum bro. Aku dekat simpang Alamanda tadi tengah kayuh-kayuh. Lepas tu sekarang ni aku dah dekat depan Hospital Serdang kau tu. Tapi tu aku macam tak berani nak patah balik lah. Jalan situ macam gelap lah. Korang boleh tolong pick up aku kat sini tak? Macam mana kau boleh sampai dekat Hospital Serdang pula ni? Kita orang tadi jalan dekat simpang Alamanda tadi, panggil kau banyak kali, tapi kau macam tak dengar kita orang. Laju je kau kayuh. Yang aku pelik tu, masa kita orang panggil kau tengah kayuh ni, kau ada tengah tengok arah aku. Tapi muka kau tu seolah-olah macam mengelamun kau tu tak? Dan lepas pada tu aku cuba call kau, tak dapat. Tapi tak apalah kot, kan? Aku ingatkan kau tengah dengar iPod ke apa ke, nak kayuh sendiri ke. Jadi kita orang pun kayuh je lah basikal, kan? Jumpa dekat kereta. Tapi sekarang ni macam mana pula kau boleh terlepas sampai ke Hospital Serdang pula ni bro? Pelik Fiz. Masalahnya memang saya langsung tak nampak diorang pada waktu tu tau. Memang tak nampak. Dan diorang cakap diorang memang betul-betul berada dekat tepi jalan. Dan saya betul-betul lalu dekat tempat yang diorang lepak tu, betul-betul dekat depan diorang. Tak logik Fiz kalau saya tak nampak. Lepas tu kawan saya cakap, dia kata dia jerit-jerit nama saya dan sebagainya. Saya memang tak dengar apa pun. Dan malam tu saya tak ada pula pakai iPod ke apa, tak ada. Jadi Fiz, itu je lah kisah pengalaman pelik yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Dekat sini saya sertakan satu gambar. Satu gambar yang orang kata sebagai lokasi map kejadian. Lokasi map kejadian. Dan kat mana yang diorang tunggu tu, diorang tunggu dekat marker yang berbentuk segitiga yang saya dah tandakan. Saya dah tandakan dengan ink warna merah bentuk segitiga. Dan dekat situlah mereka tunggu saya dekat tepi jalan. Dan arrow tu pula adalah arah saya kayuh Fiz. Terima kasih Fiz kerana sudi untuk mendengar kisah pelik saya ni. Assalamualaikum. Dia ada kisah pelik dia guys, kan? Dan kita tengok dia punya gambar yang dia berikan. Okey, kejap saya naikkan gambar dia. Okey, sebentar je guys, saya naikkan kejap. Jangan marah, lambat sedikit. Okey. So ini adalah gambar yang dia berikan. Okey. So kalau korang tengok dekat tepi ni, okey. Kalau sini tak ada siapa kan.
Okay, kalau korang tengok dekat sini, okay, yang bahagian arrow tu, itu adalah daripada tempat yang dia kayuh lah. Dia kayuh daripada hujung jalan tu dia bawa kan. Dan bahagian yang segitiga warna merah tu, itu adalah tempat kawan dia, 2 orang dan juga adik dia tengah tunggu dia dekat tepi jalan. Kau batuk. Tengah tunggu dia dekat tepi jalan. Kan? Dan dia kata dia lalu kat situ, memang dia tak nampak langsung kawan dia. Dan dia terus jalan je. Tahu-tahu dah sampai hospital sedang. Jadi apa pendapat anda tentang kisah ni? Sama ada pemandangan dia ditutup ataupun memang dia betul tak perasan ataupun apa? Siapa pernah orang kata alami kejadian yang pelik ataupun kejadian misteri yang macam ni? Mungkin anda boleh kongsikan dekat ruangan komen. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Anon. Jom pula dah. Itulah kisah yang dikongsikan oleh Anon dengan kisah dia berjudul Pengalaman Misteri di Putrajaya. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey guys, itu kisah yang pertama kita dah settle. Okay, now kita nak bacakan kisah kita yang kedua. Kisah kita yang kedua ni dia macam agak panjang sedikit. Dan ini adalah cerita yang ditulis ataupun yang dikongsikan oleh Dek Kasmia. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Amin. Dah lama makcik tak nampak kamu kat kampung ni, Min. Kamu baru balik daripada KL ke? Ni makcik nak tanya kamu ni. Dengar kata bini kamu nak bersalin je. Satu sapaan yang cukup mesra dan mempunyai maksud tersirat di sebaliknya. Mak Bidan, lama tak jumpa. Rindu pula rasanya Mak Bidan. Mak Bidan, lagi 3-4 hari rasanya bini saya tu nak bersalin lah kot. Dengar-dengar, tengok gaya macam ya kan. Dia pun dah tak larat nak berjalan dan sebagainya. Dan pada waktu tu aku balas teguran Mak Bidan ni. Dan seperti masih teringat-ingat dan juga terbayang-bayang, satu saat dulu beliau memegang anak pertama aku dan cuba untuk menjadikan anak dan isteri aku sebagai santapan dia. Aku bersyukur sangat-sangat anak dan juga isteri aku selamat, dan semenjak pada kejadian tu aku tak pernah bertemu lagi dengan Mak Bidan. Jadi kejadian yang berlaku beberapa tahun yang lalu cukup untuk memberikan kesan yang sangat-sangat mengerikan dan juga menakutkan sampai sekarang. Aku cukup pantang bila dengar perkataan bidan kampung ni. Cukuplah apa yang terjadi kepada anak isteri aku, dan jangan ada lagi di kalangan keluarga aku yang berani mempertaruhkan nyawa mereka dengan syaitan. Teringat masa mula-mula aku menerima berita bahawa isteri aku disahkan hamil. Gembira, Fiz. Gembira, aku excited bila dapat tahu aku bakal jadi ayah ni. Siapa yang tak excited? Jadi tanpa apa-apa perancangan, aku bawa isteri aku ke kampung untuk menyampaikan berita yang gembira ni. Dan aku teringin sangat untuk balik ke kampung halaman setelah hampir setahun aku tak berjumpa dengan mak dan ayah aku. Sebenarnya, aku ni ditugaskan di sebuah negeri yang agak jauh. Dan komitmen kerja menyukarkan aku untuk mendapatkan cuti tahunan. Jadi pada masa tu, usia kandungan isteri aku ni hampir 9 bulan dan bakal melahirkan Amin Junior. Assalamualaikum. Mak. Ayah. Assalamualaikum. Mak.
Amin dah sampai, Mak. Wajah-wajah syurgaku keluar daripada pintu rumah melihat ketibaan kami kat situ. Ya Allah, Min. Bila ni kan kau balik ni tak bagi tahu mak dengan ayah ni? Bila masa kau rancang nak balik ni, Min? Min. Min. Bini kamu mengandung ni, Min. Ya Allah, kenapa tak bagi tahu mak, Min? Aku cepuk juga budak ni, Kang. Sapaan dan gurauan yang membuatkan aku ketawa melihat gelagat ibu dan ayah aku. Terkejut bila diorang tengok perut isteri aku ni. Aku rahsiakan hal ni daripada diorang. Bukannya apa. Tapi aku sengaja nak surprisekan diorang. Jadi kita orang pun naiklah rumah. Naik rumah dan membawa kita orang punya beg. Bila aku masuk je rumah Fish, segar je rumah ni. Cantik je pemandangan dalam rumah ni. Pemandangan dekat luar jendela rumah ni cantik sangat. 1001 kenangan yang sangat menggamit memori, Fish. Dan pada waktu tu, ibu kemudian membuat sedikit makanan ringan dan juga minuman. Min, ni mak nak tanya ni. Bini kau ni mak tengok ni lagi 2-3 hari rasanya nak beranak dah tu. Kan? Kau ni tahu ke tidak ni, Min? Hospital bukan dekat. Nanti kalau bini kau nak beranak malam-malam buta macam mana, Min? Kau tengok tu bini kau ni, Kalau ikutkan pada pengalaman mak lah, ini 2-3 hari je lagi ni, Min. Betul juga cakap mak aku. Jadi pada waktu tu aku pun jamu makanan yang dihidangkan sambil fikirkan pasal masalah ni. Mila. Oh, Mila. Aku ni Mila, Mak Bidan. Suara tu aku macam kenal je. Mak Bidan ke? Dan ibu bergerak menuju ke pintu rumah dan menjemput tetamu tu masuk ke rumah. Amin. Dah lama makcik tak nampak kamu balik kat kampung ni. Baru balik daripada KL ke, Min? Dengar cerita bini kamu ni nak bersalin je. Hampir tersedak aku menjamah kuih tu. Macam mana Mak Bidan beritahu pula bini aku nak beranak? Mak ayah aku sendiri pun baru tahu pasal hal ni. Mak Bidan, lama tak jumpa Mak Bidan. Ya Allah, rindu pula rasa jumpa Mak Bidan. Kalau ikutkan lagi 3-4 hari lah Mak Bidan, dia nak bersalin ni. Lain macam aku tengok orang tua ni. Dia ni bidan je tau. Bukan tukang ramal ke apa, bukan. Macam mana dia tahu yang bini aku tengah syarat mengandung sedangkan bini aku dekat dalam bilik? Dia tak nampak pun bini aku. Agak lama jugalah kita orang berbual-bual pada petang tu. Rasa nak tidur pun ada juga. Dan semua kisah aku masa budak-budak aku, semua dia bongkar. Dan dengan tiba-tiba, Fish, riak wajah dia ni menjadi semakin lama semakin serius dan suara Mak Bidan ni pun berubah. Amin, kalau bini kamu nak beranak, Amin jangan risau. Nanti Mak Bidan janji Mak Bidan akan datang. Secara tiba-tiba tau, suara dia, intonasi suara dia, tone suara dia berubah. Aku pun naik seram juga bila dengar Mak Bidan cakap macam tu. Seolah-olah dia berharapkan sangat untuk menyambut kelahiran bakal anak aku ni. Dan tak lama lepas tu, bini aku pun keluar daripada bilik. Dia cakap dia tak sedap badan. Jadi bila aku tengok bini aku keluar daripada bilik, aku macam, alamak, time-time ni jugalah kau rasa tak sedap badan. Amin, ini isteri kamu ke, Min? Amboi, lawa berbenar. Mai sini, Mak Bidan tengokkan perut kamu Jadi bini aku ni pun ikut je cakap si Mak Bidan ni. Aku tak pasti sama ada mak ayahku perasan ataupun tak ketika melihat tingkah laku Mak Bidan yang sedang memegang perut isteri aku ni. Dia pegang perut isteri aku dengan lidah dia yang terjelir-jelir dan meraba perut isteri aku dengan cara yang agak kasar. Aku tengok Mak Bidan ni je, ada benda yang tak kena ni. Mak Bidan,
Ni dah nak masuk waktu maghrib ni Mak Bidan. Elok-elok lah Mak Bidan balik dulu. Nanti kita cerita-cerita lagi lah ya. Sambil-sambil tu aku tarik tangan isteri aku sambil memapah dia masuk ke dalam bilik. Dan isteri aku pun tanya kepada aku, abang, kenapa Mak Bidan tu bang? Lain macam je saya tengok. Lepas tu kan bang, rasa sakit dan panas bila Mak Bidan tu pegang perut sayang. Hai? Biar betul apa benda yang bini aku katakan ni? Dan malam tu juga kami diganggu, Fiz. Aku dengar macam-macam bunyi. Rasa macam nak bocor bumbung rumah ni pun ada juga. Kerbang! Dengar bunyi benda ni. Aku macam tak tahu nak buat apa dah. Kesian aku tengok isteri aku ni seolah-olah macam tak lena tidur. Menatang apa pula yang jatuh daripada atas ni? Tak cukup dengan tu, Fish. Pintu rumah ni diketuk dengan kuat. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Jadi bila abah aku pergi dekat pintu, buka pintu, tak ada siapa-siapa kat luar. Pelik rasa. Macam tu lah, Fish, kejadian ni berlaku hampir setiap malam. Aku memang rasa tak sedap hati dah ni. Rasa macam ada sesuatu benda yang tak kena sebenarnya. Dan Mak Bidan lagi tak henti-henti berkunjung ke rumah. Dan mak aku sendiri cakap, sebelum ni Mak Bidan tu macam jarang sekali berkunjung ke rumah ni. Aku syak satu benda je ni, Fiz. Mungkin Mak Bidan ni penanggal. Mungkin. Abah pun turut perasan juga tingkah laku Mak Bidan ni. Yang agak pelik sejak kita orang balik ke kampung. Min. Kamu ikut ayah kejap. Abah nak tunjuk kamu sesuatu. Jadi aku pun ikutlah abah menuju ke belakang rumah. Secara jujur aku rasa berat hati juga nak tinggalkan isteri aku seorang-seorang kat dalam bilik. Dan Mak Bidan pula ada kat rumah pada waktu tu tengah sembang-sembang dengan mak. Jadi aku pun ikutlah abah. Min, ni, ambil seberapa banyak batang pokok 50 ni. Letak dekat dalam bilik kau nanti. Yang lebih tu, kau cuba pegang. Kau cuba pegang, lepas tu kau dekatkan diri kau dengan Mak Bidan tu. Jadi bila aku dengar benda ni daripada mulut abah, aku macam lain macam je bunyinya ni. Sebab apa? Abah pun rasa yang Mak Bidan tu adalah penanggal agaknya. Jadi apa yang aku buat? Aku buat apa yang abah suruh. Aku letak beberapa batang pokok 5 purut dekat dalam bilik dan aku pegang beberapa batang dekat tangan aku dan aku menghampiri dengan Mak Bidan. Dan pada waktu tu aku tengok Mak Bidan berpeluh semacam. Dia rasa macam tak tenteram tau. Duduk macam tak kena, baju tiba-tiba rasa macam sengit, nak betul-betulkan rambut. Dia rasa macam tak keruan masa tu. Aku cakap ini sah memang penanggal ni. Dan secara tiba-tiba bini aku pula terjerit-jerit daripada dalam bilik. Abang, perut ni sakit bang, perut ni sakit. Ya Allah, bini aku nak beranak. Bini aku nak beranak ni, Fish. Aku masih ingat lagi waktu tu nak dekat maghrib. Dan secara tiba-tiba Mak Bidan bersuara, Min, ambil besin berisi air suam-suam panas dan juga tuala, bawa ke sini, cepat sikit. Cepat sikit, Min. Pada waktu tu, Fiz, aku tengah kalut kan? Aku tengah kalut, aku tak fikir apa dah. Jadi aku pun bergegas dan buat apa seperti yang Mak Bidan tu suruh. Jadi bila aku dah bawa tuala, besin dengan berisikan air suam ni, tiba-tiba Mak Bidan pun cakap, Min, kamu keluarlah dulu, biar Mak Bidan yang uruskan. Dan pada waktu tu aku terdengar lagi tau suara jeritan isteri aku ni. Jeritan yang membuatkan jantung aku ni hampir berhenti. Dan pada waktu tu aku berdoa je, Ya Allah, lindungilah anak bini aku, Ya Allah.
Lindungilah anak bini aku, ya Allah. Dan tak lama kemudian, kedengaran suara seorang bayi. Alhamdulillah, anakku selamat dilahirkan. Aku menangis masa tu. Aku peluk mak dengan ayah aku. Jadi pada waktu tu, aku pun cakap lah balik, Mak Bidan, boleh saya masuk ke Mak Bidan? Sambil-sambil tu aku ketuk pintu bilik. Tek 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 tek. Mak Bidan, boleh saya masuk ke Mak Bidan? Tek 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 tek. Seolah-olah macam tak sabar nak tengok isteri dan juga anak aku, kan? Dan sejaga tiba-tiba Mak Bidan tu pun jawab, sekejap, jangan masuk, tunggu sekejap. Apa pasal suara Mak Bidan macam ni ya cakap kan? Menakutkan lah suara dia. Dan aku pun terus teringat tentang hal tadi. Aku ketuk pintu sekuat hati aku. Tok 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 tok. Mak Bidan. Tok 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 tok. Mak Bidan. Tok tok tok. Buka pintu ni Mak Bidan. Kalau tak saya pecahkan pintu ni Mak Bidan. Dan pada waktu tu aku dengar suara bini aku, abang, tolong bang, Mak Bidan bang, tolong bang. Ya Allah, bini aku, anak aku. Tak henti-henti aku ketuk pintu bilik tu. Dan pada waktu tu aku buat satu keputusan yang terburu-buru dengan menendang pintu bilik aku. Kerbang aku tendang. Dan pada waktu tu badan aku jadi kaku dan aku jadi bisu. Sebab apa tau? Buat pertama kalinya aku melihat hantu penanggal berada dekat depan aku ni. Isteri aku tak sedarkan diri dan anak aku ni bersebelahan dengan isteri aku masih bertali pusat. Dan pada waktu tu aku nampak tubuh Mak Bidan duduk bersimpuh di hadapan celah kangkang isteri aku. Tetapi kepala dia dah memasuki kain pelekat isteri aku ataupun kain batik isteri aku. Apa yang Mak Bidan cuba lakukan? Dan tak lama lepas tu aku nampak tubuh Mak Bidan terjatuh dan dia mengeluarkan kepalanya daripada selak kain isteri aku. Aduh, panas. Dan pada waktu tu aku terhidu macam bau cili padi yang terbakar. Dan masa tu aku tengok keliling. Aku tengok kiri, aku tengok kanan. Aku nampak ayah aku sedang membakar cili padi tu menggunakan mancis dan membaca ayat kursi sebelum meneruskan dengan bacaan surah-surah yang lain. Dan tak sempat Mak Bidan mencantumkan kepala dan juga tubuh dia kembali, beliau melompat keluar daripada tingkap kayu bilik tu. Dan syukur Alhamdulillah, isteri aku dan juga anak aku selamat. Dan pada waktu tu aku hubungi pihak hospital untuk memberikan rawatan selanjutnya kepada isteri dan juga anak aku dekat dalam rumah ni. Jadi Fiz, sejak peristiwa tu ataupun peristiwa yang mengerikan tu, aku tak pernah dan takkan berharap lagi untuk berjumpa dengan Mak Bidan. Dan aku takkan ampunkan setelah apa yang dia perlakukan pada anak isteri aku, Fiz. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh Dek Kasmia, Mak Bidan Penanggal. Cerita ni best, cerita ni seram. Terima kasih kepada Dek Kasmia di atas satu penulisan yang bagi saya baik tentang Mak Bidan Penanggal. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah kita yang ketiga, kisah yang dikongsikan oleh Noratna Hambali. Jom kita dengarkan.
Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Kisah ni berlaku sekitar tahun 2018 sehingga 2019. Ketika ini kami sekeluarga bercuti di Perlis. Jadi kebetulan ayah juga ada sahabat dekat Perlis. Jadi apabila dimaklumkan bahawa kami akan bercuti dekat sana, sahabat ayah ni menjemput kami untuk menumpang di rumah dia. Tapi ayah menolak lembut pada waktu tu. Tak nak menyusahkan katanya. Jadi kami memilih untuk menginap dekat hotel je. Jadi pada waktu tu kami bercuti di Perlis selama 4 hari. Dan dipendekkan cerita, sahabat ayah tu ada menelpon ayah untuk minta pertolongan. Anak perempuannya dirasuk pada ketika tu pada waktu dia pulang daripada kerja. Dan pada ketika tu yang di masa dia meminta tolong ni, lebih kurang dalam pukul 10.30 malam. Dan saat kami tengah berehat dekat hotel ni, langsung bergegas pergi ke rumah dia. Jadi untuk sampai dekat rumah dia, kami harus melalui jalan Bukit Ngulang. Kita orang kena lalu dekat jalan Bukit Ngulang dulu. Dan jalan dia tu memang sangat-sangat gelap, berbukit dekat hutan. Jadi bila lalu dekat jalan tu macam agak meremang jugalah bulu roma kan. Dan ayah memandu dengan berhati-hati sampailah tiba dekat rumah sahabat dia ni. Jadi pada waktu tu saya cuba untuk membantu merawat anak perempuan dia. Dan syukur Alhamdulillah dengan izin Allah, makhluk yang menumpang anaknya tu dapat dipulangkan ke tempat asal. Jadi setelah selesai rawatan, kita orang pun berbual-bual lah sekejap sambil minum dan juga makan hidangan daripada tuan rumah. Dan kita orang minta izin untuk pulang kerana jam pun telah menunjukkan lebih kurang dalam pukul 12.30 malam. Walaupun sahabat ayah tu meminta kami untuk menumpang 1 malam dekat rumah dia, kita orang menolak dengan cara yang paling baik. Jadi kali ini saya pula yang memandu kereta. Disebabkan penglihatan ayah ni agak terbatas untuk memandu pada saat tu. Jadi setelah mengucapkan selamat tinggal pada sahabat ayah, kami pun keluarlah daripada pekarangan rumah tu dan bergeraklah menuju ke jalan besar. Tak tahu kenapa, jantung saya ni berdegup laju tau bila melalui jalan Bukit Ngulang ni. Dan ketika itu dah memang hampir orang kata dah jauh lewat malam dah ni. Langsung tak ada kenderaan yang lalu dekat jalan tu melainkan kita orang. Dan pada waktu tu saya hanya menumpukan perhatian dekat depan. Tapi masa tengah bawa ni, ekor mata saya ni menangkap beberapa kelibat di bukit sebelum kanan. Saya abaikan. Dan bukit sebelah kanan saya abaikan. Dan ketika memandu tu, kami lihat pokok dekat depan kita orang ni bergoyang. Dan saya cuba untuk memperlahankan pemanduan saya ni. Kot-kot lah kalau ada binatang melintas ke kan. Dan tak lama kemudian, kita orang dikejutkan dengan satu objek yang terbang melintasi kita orang. Dan syukur Alhamdulillah kereta tak hilang kawalan. Dan objek terbang tu hilang di sebelah kiri kami. Jadi pada waktu tu saya rasa macam dah selesai dah gangguan kan? Rupanya tidak. Saya terpandang pula dekat cermin pandang belakang ni. Dan bila saya tengok, saya ternampak objek tu mengikut kereta daripada belakang. Saya cuba bertenang, dan cuba untuk abaikan. Dan mulut saya ni tak putus-putus baca doa. Dan dalam sekelip mata, objek terbang tu kini terbang di sebelah kanan saya pula. Dan dengan secara spontan masa dia tengah terbang dekat sebelah kanan ni, dengan secara spontan saya pun tertoleh ke kanan. Dan saya nampak objek tersebut. Apa objek yang saya nampak ni sebenarnya? Rupanya inilah yang dikatakan dengan keranda terbang. Mak dengan ayah pun nampak keranda ni. Dan bau kemenyan pada waktu tu memenuhi ruangan kereta. Dan saya pun tak tahu kenapa perjalanan pulang saya pada waktu tu terasa macam lama sangat. Seolah-olah kami berpusing-pusing je dekat situ.
Dan keranda terbang tu perlahan-lahan terbang seperti ingin mendekati kereta pada waktu tu. Dan pada waktu tu saya cek, pintu-pintu kereta ni semua dah berkunci. Tingkap juga ditutup dengan rapat ni. Dan keranda terbang itu bergerak dekat depan kereta. Saya terpaksa perlahankan kelajuan saya ni. Jadi pada waktu tu saya dah memang betul-betul tak tahan. Akhirnya ayah meminta saya untuk berhentikan kereta di bahu jalan. Dan dia kata dia nak laungkan azan. Jadi masa kita orang dah berhenti dekat tepi jalan, ayah laungkan azan. Secara tiba-tiba keranda terbang tu bergerak laju dan menuju ke arah bukit di sebelah kanan kami. Datang, dia terbang dan dia terus gaib. Syukur sangat-sangat. Tapi pelik, masa kami nak menyambungkan muter perjalanan kami ni, kali ni kereta terasa berat pula. Dan secara kebetulan pada ketika itu ada sebuah van yang melalui jalan tu. Dan van tersebut memberikan isyarat lampu tinggi kepada kita orang sambil menunjukkan ke arah bumbung kereta kita orang. Mungkin ada sesuatu. Pada waktu tu ayah cuba untuk beranikan diri. Dia buka tingkap dan dia cuba untuk menjenguk di luar kereta. Bila dia jenguk, rupa-rupanya keranda tadi tu berada dekat atas bumbung kereta kita orang. Saya dah mula geram. Berhentikan kereta lagi sekali dan saya pula keluar. Saya keluar daripada kereta, saya bacakan surah Yunus ayat 81, lalu menepuk kuat keranda tu diiringi dengan takbir. Dan keranda tu mula terbang ke arah bukit bersama dengan kepulan asap, dan keranda tu gaib di celahan pokok-pokok. Saya geram. Geram disebabkan badan tengah letih, diganggu pula dengan jin. Tapi tak apalah, kami cuba untuk teruskan perjalanan pulang juga. Dan tak lama kemudian kami keluar daripada jalan tu. Dan syukur Alhamdulillah, kami selamat sampai dekat hotel. Jadi guys, inilah kisah yang dikongsikan ataupun kisah yang ditulis oleh Noratna Hambali. Okay? Jadi untuk pengetahuan kepada anda semua, kepada semua penonton-penonton segmen di saluran TikTok dan juga di saluran Merah ataupun di saluran Spotify dan juga Google ataupun Apple Podcast, pencerita ni Noratna Hambali, okay, dia telah kembali ke Rahmatullah pada pagi Jumaat tanggal 12 November 2021. Dan beliau ni adalah merupakan seorang penulis pengalaman seram di Facebook group, iaitu di grup Seram Community. Jadi saya nak ambil kesempatan ni, walaupun kita tak pernah kenal dengan dia, tapi mungkin ada sesetengah daripada kita kenal dengan penulisan dia. Sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah buat beliau. Dan saya ingin memberikan kredit juga kepada admin dan juga grup Seram Community kerana telah memberi yang kata peluang untuk kami ceritakan kisah ini. Al-Fatihah. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Cip dan juga kepada semua pendengar The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ri, bukan nama sebenar, dan saya nak kongsikan pengalaman seram saya. Jadi untuk sedikit pencerahan dan juga info, kejadian ni berlaku pada 2 tahun lepas. Bulan berapa tu saya dah lupa, saya dah tak berapa nak ingat sangat. Dan kisah ni berlaku selepas hari pengebumian kawan saya yang meninggal disebabkan sakit asma.
Jadi Cip, nak dipendekkan cerita, nak diringkaskan cerita, kejadian ni berlaku pada hari ketiga setelah arwah dikebumikan. Pada malam hari itu saya tidur awal Cip, daripada hari kebiasaan ni. Sebab kenapa? Selalunya saya tidur lambat. Tapi pada hari itu saya tidur awal. Saya tidur dengan buka dan juga dengar lagu dekat phone agar mudah untuk lena. Itu saya punya fail. Jadi lebih kurang dalam pukul 2 pagi, 3 pagi macam tu saya terjaga daripada tidur. Masa saya terjaga daripada tidur ni dalam keadaan sama-sama ni mata terkebil-kebil jugalah. Dan sempat jugalah saya melihat sekeliling bilik dan rasa macam okey lah, tak ada apa-apa benda yang pelik lah terjadi kan. Jadi saya pun bangun daripada tidur tu dan tutuplah lagu yang bermain dekat phone saya ni. Jadi masa saya tengah nak baring balik ni Cip, dengan tak semena-mena ada satu sosok lembaga bermuka hitam seakan-akan pocong berdiri dekat sebelah katil Cip. Terus masa tu saya nampak macam Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Terus tutup mata. Dan pada waktu tu, daripada hujung kaki sampai ke hujung kepala semua rasa seram sejuk Cip. Jantung tak payah cakap lah, dia punya laju macam mana. Jadi pada waktu tu saya cuba bukakan mata saya untuk kepastian lah, untuk kepastian sama ada apa benda yang saya nampak tu memang betul-betul pocong ataupun mata saya ni salah pandang ke macam mana. Yalah, orang baru bangun tidur kan, mata tengah mamai, kepala tengah mamai, biasalah tu. Jadi bila saya buka mata saya ni, pocong tu sebenarnya tengah menunduk dan dekatkan muka dia dengan muka saya ni Cik. Saya tengah baring dekat katil kan, pocong tu boleh dekatkan muka dia dekat muka saya dalam keadaan dia menunduk macam tu, seolah-olah macam rukuk lah, tengah menunduk macam tu. Memang tak nampak muka, memang tak nampak mulut, hidung ataupun mata Cik, sebab kata semuanya hitam kan. Memang teruk gila rupa dia ni. Dan pada waktu tu saya cuba untuk berselubung, tapi tubuh badan saya ni seolah-olah macam kaku tau. Dan pada waktu tu saya terasa macam ada sesuatu yang keluar daripada muka saya, seolah-olah macam cuba ditarik ataupun disedut, tak tahu kenapa. Terasa macam ada benda nak keluar daripada muka. Dan selepas rasa seperti habis disedut ni, saya buka mata dan saya bangun dan tengok lembaga tu dah tak ada, dah hilang. Hilang tanpa meninggalkan jejak ataupun bau. Tak ada cerita banyak, saya pun terus terjun daripada katil saya dan bergegas buka lampu bilik. Bukan setakat lampu bilik je Cip, satu rumah punya lampu saya buka biar terang menderang. Jadi bila saya ceritakan benda ni dekat bapak saya kata itu adalah hantu kubur yang mungkin dihantarkan oleh seseorang. Kebetulan bapak saya tahulah sikit-sikit mengubat orang ni kan, dengan serapah dia, jadi diubatnya dekat saya. Dan selang beberapa hari, bapak saya bermimpi melihat saya duduk bersama orang-orang yang dah meninggal dunia. Tapi orang-orang yang meninggal dunia ni adalah orang-orang tua-tua yang lama kan? Dan bapak saya beritahu semangat saya ni dibawa ke alam kubur Cik. Kalau dibiarkan ataupun tak diubatkan, boleh jadi saya orang seterusnya dikebumikan setelah arwah kawan saya. Wallahualam. Jadi itulah kisah daripada saya, dan semoga Cip dan juga kepada semua para pendengar The Segment dapat merasakan keseraman kisah saya ni. Dan juga kepada Cip dan juga geng-geng The Segment, semoga anda semua sihat-sihat selalu dan gembira selalu. Jika ada masa, saya akan kongsikan lagi kisah seram saya yang lain. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu guys, kisah yang keempat ataupun kisah kita yang terakhir, kisah yang dikongsikan oleh Ri, hantu sedut semangat.
Naik macam sedut semangat dia seram juga. Terima kasih terima kasih Ri, hantar melalui Google Form. And then saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada anda semua yang masih setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni. Apa? Tak cukup? Apa tak cukup? Cerita tak cukup? Nak saya tambah lagi? Oh, macam tu pula. 4 cerita tak cukup? Tak cukup? Okey. Saya dengar keluhan anda. Saya boleh dengar. Walaupun kita jauh tapi saya boleh dengar lah. Terror tak tiba-tiba. Okey, jom. Sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir, saya belanja lagi satu kisah untuk anda semua pada malam ni. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni, dan juga yang telah menyumbang dari super sticker, super chat dan juga TikTok gift. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Saya doakan semoga anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Jom kita dengarkan kisah kita yang terakhir. Last pada malam ni, kisah yang dikongsikan oleh Ahmad Muhsinin. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, hari ni aku kerja shift malam tau. Dan aku ni bekerja sebagai seorang MA di sebuah hospital di sekitar Lembah Kelang. Jabatan apa? Dekat Jabatan Kecemasan. Jadi hospital sekitar Lembah Kelang ni memang tak pernah tak sibuk. Setiap masa ada je pesakit yang teruk-teruk pula tu. Dan pada waktu tu jam menunjukkan pada pukul 1.30 pagi. Dan pada waktu tu aku tengah menaip report dekat komputer. Sejak petang tadi aku rasa loya, aku rasa pening, rasa nak muntah pun ada. Nak je aku ambil MC, nak pergi had. Tapi bila aku fikirkan tak ada seorang pun rakan yang sanggup menggantikan tempat kerja aku ni, aku teruskan je lah kerja macam biasa. Jadi pada waktu tu sedang aku menaip report, kepala aku ni macam terasa berat tau. Dada aku rasa panas dan tekak mula rasa loya macam kan. Rasa berat. Dan pada waktu tu aku muntah terus kat situ juga. Dan semua staf dekat zon merah pandang aku pada waktu tu. Dan beberapa saat kemudian mereka menyambung balik tugas mereka. Muntah aku ni tak adalah teruk kalau dibandingkan dengan kes-kes yang mereka sedang rawat dekat zon merah tu. Lagipun mesti diorang fikir yang aku ni sebagai anggota perubatan, mestilah aku tahu nak rawat diri aku sendiri kan. Jadi diorang tak adalah tolong aku sangat. Okeylah, tak kisahlah. Aku pun terus bangun, pergilah cari cleaner dan aku minta tolong dia bersihkan muntah aku tu. Dan pada waktu tu aku melangkah perlahan menuju ke bilik supervisor atau bilik penyelia aku. Aku nak maklumkan pada dia yang aku ni tak sihat. Aku nak balik, aku nak berehat kat rumah. Dan penyelia aku pada malam tu adalah Encik Abdullah Sani. Dan dia benarkan aku balik berehat. Jadi dalam perjalanan balik ke rumah tu, semasa tengah memandu, aku dah mula rasa lain macam. Aku ni setiap hari menggunakan lebuh raya untuk pergi balik kerja tau. Dan biasanya aku akan pandu dengan kelajuan lebih kurang dalam 100-120 km sejam. Tapi malam ni aku rasa macam lain. Kereta aku tak dapat nak cecah kelajuan tu langsung. Biarlah aku tekan minyak aku ni macam mana sekalipun, tak cecah 100, tak cecah 120. Aku dah mula fikir, kereta aku ni ada masalah enjin ke? Ada masalah enjin ke apa? Sebab apa? Aku tengok meter RPM aku ni dah sampai ke takut 5,000 RPM tau. Tapi kelajuan aku masih 60 km sejam. Aku dah rasa macam ini ada benda tak kena ni. Dan jalan tu pula sunyi. Lebuh raya tu menuju ke Saujana Putra. Kalau korang tahu, korang tahulah kan lebuh raya tu macam mana. Dan pada waktu-waktu macam tu memang tak banyak kereta. Dan pada waktu tu aku nak balik Shah Alam.
Dan entah kenapa aku terasa macam seram sejuk tau. Dan secara tiba-tiba semua cerita-cerita seram ni melintas dekat dalam kepala otak aku. Kan? Bila semua dah start flashback dengan cerita-cerita daripada the segment, daripada malam seram apa semua ni, semua dah keluar ni, aku dah mula tolak cermin pandang belakang ni. Aku tolak ke arah lain. Aku tak nak tengok belakang. Aku risau kalau katakan ada benda yang menumpang duduk kat belakang pula. Jadi setakat tu masih lagi tak ada bau benda-benda pelik kan? Ataupun tak ada bunyi-bunyi yang tidak menyenangkan. Tak ada. Dan tahap keseraman aku ni masih lagi boleh dikawal. Dan masa aku tengah memandu tu, aku ternampak lampu sebuah kereta daripada arah bertentangan. Aku macam alhamdulillah, lega. Sekurang-kurangnya ada jugalah orang lalu dekat highway tu kan. Tak adalah aku seorang-seorang. Tapi bila kereta tu menghampiri kan, dia nak sampai, nak menghampiri kereta aku ni, berkali-kali dia high beam kereta aku ni. Berkali-kali dia bagi lampu. Tuk, 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 tuk. Jadi aku syak lah, mungkin depan ada roadblock ke apa. Sebab kebiasaannya kalau orang bagi high beam berkali-kali ni, depan ada roadblock kan, JPJ ke polis ke kan. Tak pun ada kemalangan. Aku pun teruskan jalan pandu kan? Aku pandu kereta macam biasa. Dan kereta aku masih lagi rasa berat, perlahan daripada biasa. Dan tak lama kemudian aku bertembung dengan lori pula. Lori tu pun sama bagi high beam juga. Aku macam pelik juga, apa hal ni semua orang bagi high beam ni. Dan pada waktu tu aku masih ingat ada sebuah superbike tengah daripada belakang laju. Dia nak overtake kereta aku ni. Dia nak overtake. Dan masa dia tengah overtake kereta ni, dia tengah overtake kereta aku ni, dia perlahankan motor dia. Lepas tu dia pandang kereta aku. Berkali-kali dia toleh kat kereta dia bawa. Memecut pergi dia. Dia drop gear, dia terus tekan pergi. Dan lebih kurang 5 minit kemudian, sambil-sambil aku melayan rentak muzik lagu Kacing oleh Shania Twain. Aku dengar tengah layan lagu dia ni, aku perasan ada kelipan lampu biru putih dari belakang. Aduh, ini confirm polis Rebuh Raya ni, cakap. Dan lampu tu juga bagi isyarat lampu tinggi daripada belakang dan memotong aku. Dan pada waktu tu, masa polis peronda Rebuh Raya ni overtake kereta aku, anggota dalam kereta tu buka tingkap. Dia turunkan tingkap dia, melambai-lambai tangan dekat aku dan bagi isyarat supaya aku berhenti. Aku macam, apa benda ni? Kenapa semua kenderaan bagi isyarat pada aku? Seolah-olah macam cuba nak bagi tahu aku sesuatu ni. Seolah-olah macam ada benda yang tak kena daripada kereta aku ni. Jadi aku pun berhentikan kereta. Aku berhentikan kereta. Anggota tu pun jawab, "Encik, turun daripada kereta sekarang, cik." Kenapa, cik? Apa salah saya, cik? Kalau nak periksa lesen dengan IC, saya tak perlu keluar pun, cik. Aku balas, "Bukan apa. Aku risaukan jika yang tahan aku tu bukan polis betul. Macam-macam kes yang kita dengar sekarang ni kan. Aku takutlah penyamun ke, perompak ke yang menyamar sebagai anggota polis." "Cik, ini satu arahan, cik. Turun daripada kereta awak, masuk kereta peronda kami. Jangan toleh ke belakang, cik." Jadi aku dengar macam suara anggota polis ni macam makin kasar tau. Dan dia sangat-sangat mendesak. Dan dia pada waktu tu berdiri kira-kira 3 meter dekat depan kereta aku. Dan kereta peronda dia pula, dekat depan dia ada rakan yang sedang menunggu dekat dalam kereta. Aku masih was-was lagi ni. Nak ke tak nak ke? Aku risaulah kalau katakan aku masuk kereta peronda tu, mereka colik aku ke, dia bunuh aku ke, buang mayat aku kat dalam estate ke, siapa tahu. Dan secara tiba-tiba, walkie-talkie dekat pinggang anggota tu bunyi. "Sarjan Gani kepada Sarjan Gani, kepada Korporal Farhan. Sarjan Gani kepada Korporal Farhan. Korporal Farhan, mohon laporkan lokasi terkini. Apa status pemandu tersebut? Bawa dia pergi serta-merta daripada situ.
Sarjan Gani. Kami sudah sampai dekat sini tapi sedang cuba untuk membawa pemandu tu pergi. ETA to base dalam 10 minit. Over. Dan pada waktu tu aku dah mula percaya dengan anggota polis tu. Aku toleh kiri, aku toleh kanan, gelap. Lagi sekali anggota polis tu, "Encik, tolong bagi kerjasama, cik. Turun daripada kenderaan cik dan masuk ke dalam kereta peronda, cik. Tolong, cik." Dan kali ni aku akur. Aku kemaskan barang-barang aku. Aku ambil handphone aku ambil pouch bag aku. Dan belum sempat aku nak buka pintu kereta, tiba-tiba aku rasa kereta aku ni digoncang. Tak ada cerita banyak, aku meluru keluar, berlari sekuat hati menuju ke arah kereta peronda. Aku langsung tak toleh ke belakang. Dan anggota polis tu pun bawa aku pergi. Dan suasana dekat dalam kereta peronda tu senyap, sunyi. Dan beberapa minit kemudian, kita orang sampai dekat sebuah arena. Jadi aku pun cubalah untuk buka mulut tanya, "Tuan, ada apa yang berlaku sebenarnya, Tuan?" Dan pada waktu tu, Kopral Fahan menoleh ke belakang. Lepas tu dia pun jawab, "Tak ada, cik, ada orang call kami. Dia cakap dia nampak ada benda yang berdiri dekat atas kereta bumbung awak tu." "Hah? Benda apa ni, Tuan?" "Tak ada, cik. Masa kami ikut cik daripada belakang, apa yang kami nampak sebenarnya, ada seorang perempuan berambut panjang pakai jubah putih tengah berdiri dekat atas kereta kamu ni. Dan rambut ni dia pula panjang dia sampai ke bonet. Sebab itu yang masa tadi kita berhentikan kamu tadi tu, sebab itu saya suruh cik keluar daripada kereta, jalan ke arah kereta kami dan jangan pandang ke belakang. Sebab benda tu masih lagi dekat situ, cik." Dan pada waktu tu aku diamkan diri je. Dan aku suruh minta tolong dia orang hantar aku ke arena dengkil. Kawan aku tunggu kat sana. Dan kita orang berbual sampai ke subuh. Jadi lebih kurang dalam pukul 7.30 pagi, kita orang pergi semula ke tempat kereta aku ditinggalkan. Mujur kereta aku masih lagi dekat situ dan tak ada barang yang hilang pun. Dan pada waktu tu, aku dah mula rasa nak demam dan aku ambil MC selama 3 hari. Itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang terakhir, kisah yang dikongsikan oleh Ahmad Muhsinin, langsui berambut lepas. Kan, yalah, confirm langsui kena lepas rambut dia kan. Kalau langsui berambut tocang dah jadi kelakar pula muka dia kan. Bayangkan muka putih melepak kan, dengan baju lusuh apa semua itu ni, tapi tiba-tiba rambut dia tocang Chun-Li. Kau nak takut ke kau nak gelak kan? Itu cerita dia kan. Kita ni main-main kan benda-benda macam ni. Kejap lagi kalau dah terjumpa, kejap lagi mendapat kopis. Okey, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Dan besok jangan lupa besok Mana Suka Podcast jam 9 malam, episod yang terakhir season yang pertama. Okey, jadi saya harap kepada anda semua dapat berkumpul di channel The Segment pada malam esok 9 malam, season yang terakhir, season pertama, episod yang terakhir dalam Mana Suka Podcast. Okey, jadi kepada anda semua jangan lupa tap love dan follow Markas Puaka. Dan anda di saluran YouTube jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.